Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita rahmat yang besar. Bukan saja Allah bagi kita agama, Allah bagi kita semua benda yang mencukupi keperluan kita di dunia ni. Untuk kita hidup di dunia ni, kita perlu makan, minum, kita perlu ada rumah, kita perlu ada kenderaan. Allah SWT sediakan semua tu. Itu apa? Keperluannya. Tapi untuk kita berjaya di dunia dan kehidupan akhirat, kita perlu apa? Kita perlu kuih, kita perlu rumah, kita perlu agama. Jadi Allah bagi kita agama, tapi kita belakang ke agama, beri perhatian semuanya pada keperluan. Kerja tiap hari, pagi sampai malam, tiap hari, tiap minggu, bulan, tahun. Dah kahwin, dah beranak, cucu dah tua dah, tak ada fikir agama. Agama tak tahu, tahu hal dunia je. Tengok TV, tengok dunia, dengar radio, dunia, baca surat khabar, dunia, cakap sama kawan, dunia, cakap dengan kaum keluarga, dunia. Tiap hari, tiap saat, tiap masa. Ini semua cakap tentang keperluan. Nah, dah jadi Perdana Menteri pun cakap tu juga, jadi doktor pun cakap tu juga, jadi ustaz pun cakap tu juga. Yang hairan tu, dah jadi ustaz dah, ustazah, cakap keperluannya. Jadi Allah bagi kita keperluan untuk kita hidup kat dunia ni. Dan Allah tidak lalai dalam menyempurnakan keperluan kita tu, dan ditentukan semua. Apa yang ditentukan kita dapat, keperluan tu akan dapatlah. Walaupun kita tak kerja, walaupun kita tak ada bapa, kita tak ada mak, walau kita lahir, mak pun mati, tak ada siapa nak susukan kita. Ada satu budak di dengkil, dia bagi tahu saya, mak dia mati, makcik dia yang tak ada anak pun menyusukan dia, keluar susu, syadat. Masa dia, mak dia, nyawa dia, mak dia dengan mak dia atas papan hanyut. Allah suruh mereka mau ambil mak dia, nyawa mak dia mati, dia tinggal seorang. Pun dapat susu, dia makan susu haiwan susukan dia. Tengok.
Tak ada siapa yang semua Allah dah tentukan. Hanzalah ni, Hanzalah ni dia punya susu ni, kucing susu daripada mak dia. Saya ada anak kucing, mak dia tu bila dia nak menyusu tu, mau tak mau dia mesti masuk rumah saya untuk dapat susukan anak dia. Dia pun tidur, anak dia 3-4 ekor tu menyusap. Allah bagi susu. Budak tu tak anak kecil tu, kucing ke anak manusia bukan boleh cakap. Tak boleh cakap, tak boleh jalan, boleh nangis. Tapi Allah bagi mak dia tu faham anak tu nak susu. Bapak dia mungkin tak faham, tapi tak perlu pun dia faham. Bila isteri Sufyan Malik ni mati, Saleh tu kecil lagi, nak susu. Saya cakap dengan Sufyan, kau susukanlah anak kau. Sufyan ketawa. Sebab dia percaya, mana boleh dia bagi susu, tapi dia tak percaya susu tu dari Allah, bukan dari mak dia. Tak boleh kalau Allah keluarkan susu daripada susu dia. Tapi kalau dia percaya, susu akan keluar. Tapi Sufyan Malik, dia tak percaya bahawa susu tu dari khazanah Allah, bukan dari isteri dia sebenarnya. Susu yang diminum oleh semua manusia waktu dia kecil tu bukan dari mak dia, dari Allah, dari khazanah Allah. Diberi dalam mak dia. Cuba kita potong titik mak dia, dapat susu? Dapat tak? Dapat tak? Mana susu tu datang? Darah aja kan. Susu ni antara darah dan najis. Susu. Tapi bau tak ada, najis. Kucing, kencing, antara najis dan darah lembu tu, susu lembu tu. Tapi bau tak ada. Bau najis tak ada, bau darah tak ada. Betapa betapa besar nikmat Allah atas kita. Baru fikir susu je. Bukan susu mak je, macam-macam susu je. Bukan susu lembu lah. Dalam unta, kucing, dalam mana haiwan pun ada susu. Susu getah dia kan. Dia orang berye-ye nak pergi, tak sembahyang subuh lagi pergi Nuri Getah, sebab dia orang kata susu banyak waktu tu. Tapi itu dugaan lah. Allah buat waktu tu, kamu ni nak sembahyang subuh ke tak? Tapi mereka waktu tu yang susu banyak tu dia nak susu lebih daripada nak Allah. Tu banyak penuri kita tinggal subuh, tinggal tahajud, tinggal subuh, semua tinggal. Begitu juga banyak orang lah, kerana kerja tinggal subuh. Belum azan lagi dia dah pergi kerja dah. Dia mana ingat Allah, ingat susu, ingat duit. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala duga manusia ni dalam dunia ni, dengan Allah tak nampakkanlah, nampakkan dia. Tapi kalau kita berfikir, kita boleh nampak kudrat Allah ni. Tapi kita tak fikir, minum susu je. Nah, cuba belum minum tu fikir, mana susu ni datang? Siapa buat susu ni?
Ada pernah fikir tak? Pernah tak? Jawab kuat-kuat. Tak. Minum je. Pernah tak sekali aku fikir? Banyak kali minum dah. Fikir tak ada. Itu yang Allah bagi kita akal ni untuk berfikir. Tapi kita mau jadi lembu. Allah SWT bagi tahu orang-orang kafir tu lembu, tapi buruk pada lembu lagi. Dia orang yang tak ingat Allah ni kan, minum susu je. Kamu berapa banyak minum susu? Dari kamu lahir, susu mak, kemudian susu lembu, lepas tu macam-macam susu, lepas tu susu bini kamu. Ada setengah tu yang romantik sangat. Ya. Isap susu bini dia. Ada tak awak? Itu pun dia nak minum juga. Untuk anak dia pun dia nak minum juga. Ya. Macam Yazid ni. Minum susu bini dia. Ada kau minum? Jilat terasa dia. Untuk anak pun dia nak ambil. Dalam lubang bini tu dia masuk, keluar anak. Allah sediakan susu untuk anak, dia ambil. Tapi fikir tak ada. Jadi bila kita tak berfikir, kita samalah macam haiwan. Beza kita dengan haiwan, kita ada akal kan, dan kita boleh cakap. Tapi bila kita tak guna akal, apa beza kita sama haiwan? Azri, macam Azri dia tanam cili, tanam timun. Pernah tak dia fikir, duduk sekejap, cili ni macam mana, dari mana dia datang, macam mana dia ada? Ada tak? Tak ada. Banyak untung. Dia berapa banyak untung. Dari cili tahun ni menjadi berapa banyak duit dapat. Itu kau fikir kan? Kau bukan fikir cili tu. Dia tak ada fikir. Dia cakap sikit, tak ada. Kita kena fikir macam Ibrahim AS fikir. Nabi Ibrahim fikir tu, Allah SWT. Kenapa Allah nak cerita sangat panjang lebar tentang dia fikir tu? Sebab itulah dia kelebihan manusia. Yang Ibrahim AS fikir. Ini tak ada fikir. Makan aja. Kan? Nanti tengok sarapan. Kamu ada fikir tak sebelum kamu makan? Siapa bagi makanan ni? Cubalah fikir sikit. Kalau kita berfikir, pasti Allah akan bagi petunjuk. Yang aku bagi makan ni. Jadi kita di dunia ni fikir keperluan kita je. Macam mana nak dapat, dah dapat macam mana nak guna. Yang cinta sangat dengan keperluan ni, simpan duit. Sebab takut tak dapat lagi. Takut saya tak kerja nanti. Takut apa-apalah berlaku masa depan. So mesti mau simpan. Ya. Macam orang Minang kata, jangan belanja, simpan masa depan. Itu orang Minang. Simpan masa depan. Nabi SAW kata jangan macam tu. Belanja. Allah bagi. Allah tak ada tak bagi. Keperluan kita ni Allah ambil kira. Allah tak lalai daripada menyempurnakan keperluan. Sebenarnya tak ada orang mati sebab tak makan. Tapi bila rezeki dah tak ada, tak adalah makan, matilah. Bila satu malaikat dia dah cari-cari, dah tak ada dah untuk dia ni. Udara dah tak ada, keperluan dia napas udara kan. Udara tu percuma aja.
satu orang kaya bilion duit, boleh tak dia beli udara tu? Tak, kalau dia nak beli lah, boleh kan? Tapi tak dijual. Allah tak jual. Allah bagi percuma. Ada siapa bayar udara? Percuma. Tapi kalau dapat COVID, bila dapat COVID, respiratory disorder, COVID, dia pernafasan sesak, dia ada duit banyak, boleh patutnya dia beli, tapi mati. Udara yang percuma tu pun dia tak boleh beli. Duit dia berbilion dia simpan 2 bilion, 3 bilion. Cuba tengok orang kaya di dunia berapa duit dia. Ada 20 bilion ya. Ada 40 bilion. Patutnya dia tak boleh mati ya. Banyak duit kan. Walaupun dia letak oksigen, tapi sampai tahap Allah tentukan untuk dia, oksigen tu kalau tak ada ketentuan untuk dia dalam buku keperluan dia, mati lah dia. Ini orang tak pilih. Ini di India banyak orang mati sebab tak ada ni. Sebenarnya sama ada itu ada tidak, dia akan mati bila oksigen dia dah tak ada dalam keperluan dia. Tahu tak? Itu sebab, itu sebenarnya asbab aja kena COVID tu. Asbabnya, maknanya oksigen tu dah tak ada, malaikat dah cari dah. Bila oksigen tu tak ada Kak Rashidi ni, walaupun dia duduk macam ni je, atau dia menyanyi macam kawan Rashidi, penyanyi, ditulis mati kerana tak ada udara. Mati kerana apa? Tak cukup udara. Siapa nama dia? Razi. Muhammad Razi. Penyanyi. Dia mati ketika menyanyi. Sebab tak ada udara. Siapa buat tak ada udara tu? Jadi bila tak ada udara lagi untuk Rashidi, walau menyanyi, Rashidi tumbang ni. Abdul-Lacik, seniman Abdul-Lacik, penyanyi juga. Dia buat show, mati belakang tabir, habis udara. Takkan dia sakit pula, dia buat show kan, nyanyi, tiba-tiba belakang tabir mati, hilang udara. Ini orang sibuk, tak cukup oksigen. Oksigen dia bagi, dia punya lah. Oksigen tu semua Allah punya, yang dia letak di balang-balang. Tapi bila banyak sangat orang perlu oksigen, balang, dia orang ingat sebab tak ada oksigen lah dia mati. Dia dah tak ada oksigen orang tu, orang yang mati tu dah tak ada oksigen. Ini Allah banyak buat orang mati dengan sebab tak ada oksigen. Allah buat banyak orang mati sebab lain. Mati ni sebenarnya tak ada boleh ditahan. Seminit pun tak boleh. Nak depan seminit pun tak boleh. Katalah masa mati sepian dah sampai. Kalau dia duduk sini, mati tak? Mati. Sebab dah sampai, tiba-tiba dia terbaring. Tak payah menggelitik. Jadi Allah SWT bagi oksigen, bagi air. Semua kita ni ada sustenance kita, ration dia. Orang umur panjang tu, ration dia banyak. Macam Dr. Mahathir, belum habis lagi. Bila oksigen Dr. Mahathir yang ditentu oleh Allah untuk dia habis, dia masih mati. Last oksigen lah. Air dia ada lagi. Dia tu makan sikit tu.
Jadi tuan-tuan bapa sekalian, itulah yang dipikir oleh manusia. Sustenance dia, keperluan dia di dunia ni. Cari, lepas tu banyak pula simpan. Macam nak hidup lama. Kau simpan bilion pun, kalau kau punya oksigen dah tak ada, kau punya bilion tak boleh dapat oksigen tu. Oksigen tu tak dibayar. Kau mati punya. Jadi jangan takut mati, takut Allah yang bagi mati. Ini daripada takut Allah, takut mati. Semua orang takut mati, termasuk Yazid. Nah, termasuk Samad. Nah, termasuk Rashidi. Takut mati. Benda yang tak patut takut ditakuti. Yang patut ditakuti tak. Yang kita patut takut satu ya Allah je, lain tak ada. Kenapa kita patut takut Allah? Sebab dia yang melakukan segalanya, yang memiliki segalanya. Allah murka kat kita, kita boleh hidup kat dunia ni dengan bahagia? Tak boleh. Allah murka kat kita, pasti kita orang paling tidak berjaya, paling sengsara. Allah murka kat kita. Jangan sekali-kali buat Allah murka, tapi kita buat Allah murka macam Allah tak ada kuasa. Kita langgar perintah Allah kan? Macam Rashidi waktu dia dulu berzina. Mana dia ingat Allah tengok dia? Masa dia berzina tu ada. Dia ingat tak ada orang tengok. Allah tak nampak. Dia tak ingat Allah nampak. Kita walau orang tak nampak, Allah nampak. Ada satu budak ke, cerita lah, betul ke tidak tak tahu. Bapak dia pencuri, hantar anak dia madrasah. Jadi nama madrasah tu Madrasah Iman. Madrasah belajar iman, tak ada belajar kitabnya. Nama je ni. Tak ada, tapi saja cerita je. Satu kali bapak dia ajak dia mencuri. Mufti Zainabidin bagi cerita ni. Mana ada madrasah mengajar iman aja, tak ada. Semua banyak kitab. Yang ini madrasah kitab tadi. Ajar iman ni. Ajar kerja dakwah. Ajar gas. Cakap kalimah. Ini hypothetical punya madrasah lah. Contohnya. Hypothetical. Jadi satu kali bapak dia pencuri. Bapak dia memang orang banyak hantar madrasah ni bukan bapak dia baik-baik punya orang. Yang banyak hantar anak madrasah ni semua orang rosak punya. Pencuri, pembunuh, penipu. Sebab dia tak apa jadi tak baik, anak jadi baik tak apa. Lebih-lebih lagi hantar anak jadi hafiz Quran dengan dengar hadis palsu. Anak hafiz Quran boleh bagi syafaat 10 ahli keluarga. Ramailah. Bapa yang penipu, pembunuh, penyanyi, pelakon macam Sharifah Aini. Satu lagi pelakon mana yang berpisah dengan yang hantar anak jadi hafiz Quran, Nurul Hakim. Banyak banyak hantar anak dia jadi hafiz Quran. Kerana mereka kata kami tak bagus tak apa, anak bagus. Lebih lagi tahu ada hadis pula bagi syafaat. Lagilah. Macam hantar Hanzalah jadi hafiz Quran, tiba-tiba mengorat. Bapak dia kata rugi duit aku. Jadi mereka menyangka anak tu boleh tolong dia orang. Boleh tolong kalau anak dia tu dah jadi kekasih Allah. Kalau setakat hafiz Quran dia tak boleh. Dia orang silap, hadis tu palsu, tak tahu pula palsu. Dijaja hadis seluruh dunia dalam fadilat amal. Rosak semua orang. Semua orang yang dah hantar anak dia jadi hafiz mengingatkan dia akan selamat lah. Tak payahlah buat kerja banyak. Selamat dah, aku ada anak. Bukan seorang, 10 orang hafiz. Ini semua tipu daya. Tipu daya iblis
supaya bapa mak tak payah buat apalah, buat sikit je. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, inilah manusia yang lupa diri. Lupa diri, lupa Allah. Tak ada fikir. Hidup hanya memikirkan keperluan saja. Mereka yang jadi sesat, lupa Allah ni, tak fikir tentang Allah, tak fikir tentang ciptaan Allah ni, orang yang menggunakan fikirnya semua untuk keperluan. Pagi-pagi lagi dah mula kenderaan. Kalau dulu unta, kuda, sekarang kereta, berbagai-bagai jenis kereta. Cuba tengok, sesak jalan di seluruh dunia tau, bukan Malaysia aja. Lepas tu petang balik, sesak lagi. Di Jakarta tu, berapa banyak orang tinggal di luar Jakarta. Malam balik, pagi datang. Di Jepun, Tokyo, mereka ada speed train. Tokyo 200 km duduk, zoom sampai Tokyo. Speed train 200 km, 400 km, dia duduk selamba je. Sebab kat Tokyo dah tak boleh nak duduk macam Jakarta. Sesak orang. Penduduk Tokyo je mungkin dah macam penduduk Malaysia, penduduk Jakarta. Jadi semua orang fikir keperluan. Sesak bandar. Tak ada orang fikir Allah ni. Sedangkan fikir keperluan ni untuk kat dunia aja. Mana ada kita perlu keperluan kerja lepas kita mati dikubur di syurga? Tak ada kan? Hanya kat dunia saja. Pendek je waktu. Tapi beria-ia macam Sufyan Malik. Sufyan Malik ni fikir keperluan dia tak cukup makan minum, seks. Dulu dah diberi bini kan, Allah matikan bini ni. 12 tahun tak ada seks, terpaksa melancap. 7 tahun. Berapa tahun? 7 tahun. Jadi dia kata ini keperluan saya mesti dapat juga. Jadi dia meminanglah seorang gadis. Gadis tua. Dapat berbaloi besar. Bukan lawa sangat pun. Kalau dia tahu tu, dia sedar diri. Kalau lawa memang tak nak lah dia. Dah lah duit tak ada, muka pun tak lawa. Meminanglah gadis tu. Gadis tua tu diberitahu kat dia 8,000. Dia kata boleh diskaun tak? Malu je. Kalau orang cakap lah, kalau boleh lah, tak payah minta diskaun. Ini sanggup minta diskaun. Covid dia tu, kurangkan sikit, tak ada kenduri. Begitu sekali dia nak keperluan dia. 8,000 untuk connect dia masuk kat lubang. Itu pun keperluannya, keperluan mata, keperluan mulut, telinga kan. Jadi sibuk memikir keperluan. Tak ada orang fikir tentang agama yang merupakan perkara yang Allah bagi untuk manusia tu berjaya tau. Berjaya tu lah. Kau tahu berjaya? Berjaya ni makna dia sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Itu dia berjaya. Orang yang dapat makan aja, dapat naik kereta, dapat minum, dapat pakai, dia tak berjaya. Dia tak bahagia. Macam mana saya cakap semalam. Bukan semalam mana. Tanyalah semua milenial tu, dia bahagia tak? Kenapa tak bahagia? Sebab dia tak ada agama. Itulah sebenarnya keperluan sebenarnya. Bukan makan minum, walaupun keperluan dia untuk dunia aja. Lepas kita mati, dia tinggal. Duit tinggal, kebun tinggal, rumah tinggal, kereta tinggal, semua tinggal. Bini tu pun tinggal. Dia tak nak masuk dalam kubur tu.
keperluan connect Sufian tu berakhir dengan mati dia. Dia tak perlu lagi. Sekarang kemaluan connect dia tu ada keperluan dia. Tapi bila dia mati tak ada dah. Kan? Tak ada dah. Tinggal bini. Tinggal harta semua tinggal lah. Rumah. Sebab keperluan tu untuk kat dunia ni tak sedar-sedar lagi manusia. Bukan nak dibawa mati, sebab di sana Allah bagi lain pula. Kalau taat lah. Kalau taat di dunia ni, Allah bagi dikubur lagi anak. Allah bagi makan. Tapi kalau tak taat macam Sufian, asyik fikir dunia aja, keperluan dunia ni, di akhirat lapar lah. Haus. Kalau minum pun di neraka minum nanah yang mendidih. Makan makanan berduri, buah berduri, buah zakum. Dah tu kenapa diberi zakum dengan banana? Sebab di dunia dulu fikir keperluan itu je. Jadi sebenarnya keperluan lain tu untuk badan ni, keperluan roh yang kekal. Itu agama. Itulah yang berjaya. Jadi orang yang kat dunia ni dia banyak keperluan benda tapi tak ada agama, dia tak bahagia. Sebab roh dia tak bahagia. Bila ditanya apa itu roh, amri rabbi, perintah Allah. Sebab itu Allah bagi kita perintah. Kita tak nak taat perintah Allah, nak makan aja. Semalam dia beli mi kari untuk makan dia. Lepas tu saya kata, mau saya tanya Allah tak? Halal tak? Saya tanya Allah, haram, tak halal. Menyesal. Menyesal Rashidi tanya saya, suruh tanya Allah. Allah kata halal, haram. Dia dibeli di kedai orang Islam. Mi kari yang ada situ, dia punya fish cake tu mungkin dapat dari Cina. Mana Rashidi nak tahu? Banyak orang tak tahu makan benda haram ni. Dengan izin Allah saya tahu, dengan sebab saya boleh tanya Allah. So saya sekarang ni sebelum makan ni mau tanya ini halal ke tidak. Dia orang nak beli apa kat saya, mau tunjuk gambar tu, baru beli. Satu, halal. Yang kedua, saya ada perintah tak nak makan. Bukan semua halal saya ada perintah je. Satu kali Samad masak masak lemak cili api, terlalu pedas. Halal, tapi tak ada perintah saya makan. Saya makan juga sakit. Saya lupa tanya halal aja. Dia kena dua tanya. Saya lah halal satu, perintah ada tak? Rupanya yang cili api yang sedap nampak je pedas. Jadi dah tak ada perintah untuk saya makan. Rosak saya punya badan. Sakit saya, cirit-berit saya. Letih saya. Semalam saya dah, setiap kali saya habis tulis tentang Quran dulu, sama akan sediakan saya makanan. Saya dah bagi tahu dia untuk bersyukur lah. Untuk Samad bersyukur. Samad tak ada bersyukur. Jadi untuk itu dia diperintah untuk menyediakan makanan untuk saya. Makanan yang istimewa lah kan. Jadi dia bagi tahu saya, dia nak bagi saya cili api, pedas cili api. Pedas? Tak. Iaitu ikan merah atau jenah. Saya tanya Allah, boleh tak? Allah kata tak boleh. Kenapa? Makanan tu simple sangat. Cili api, masak lemak cili api ni makanan biasa. So dia kena prepare something lebih daripada biasa untuk
memuliakan habisnya Quran tu untuk dia. So saya tanya, boleh tak ini ayam Nandos? Boleh. Samad menghidangkan saya ada kala daging yang harganya sekeping RM400. Saya tanya Allah, boleh, tapi setakat sebiji nilai memuliakan tu sama dengan setengah zarah saja. Bayangkan macam mana tak boleh nak dimuliakan. Tak boleh disyukuri tu dengan apa-apa benda pun kat dunia dengan Quran ni tau. Nak menyamainya tak semua. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, kita jangan fikir sangat keperluan ni. Keperluan ni dah ditentukan, ditulis dah. Macam mana pun dapat juga. Macam saya kan, rumah saya tak ada simpan duit, dapat juga. Kereta saya tak ada simpan duit nak beli, dapat juga. Kereta dapat, rumah dapat, apa dapat, yang Allah tentukan saya. Dan bila Allah tentukan saya banyak dapat, dengan tak ada duit saya dapat semua. Sebab benda tu dah ditentukan. Tapi iman ni dan agama ni dia tak ada ditentukan, kena berusaha. Dan usaha tu Allah dah bagi tahu dalam Quran, iaitu selepas kita mengucap, kita kena tunaikan. Kita kena buat kerja menunaikan hak mengucap. Kerja tu adalah mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dengan korban harta diri, masa, dengan cara Nabi SAW, dengan niat nak bawa suka. Pergi ke rumah-rumah, lorong-lorong, tiap-tiap hari, cuti mati saja, di tempatan kita, di negeri kita, di bandar kita, di negara kita, di seluruh dunia, sampai mati.